سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan semula oleh Allah meneruskan pembacaan kitab kita Muqaddimah Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sambung pada perenggan yang ketiga, amma ba'du, sepatah kata daripada pengarang. Yang X I dua kali tu habaq rumah dia pada apa tahu tentulah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, amma ba'du, dan adapun selepas daripada itu, adapun selepas daripada itu, maka sesungguhnya Allah telah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Shadaqallahul azim. Aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, yakni taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menghendaki daripada mereka di sini yakni jin dan juga manusia. Aku tidak berkehendak kepada mereka, yakni tidak berkehendak, tidak berhajat kepada jin dan juga manusia rezeki, dan tidak mengkehendaki mereka memberi makan kepada aku. Surah Az-Zariyat ayat 56 dan juga 57. Dalam ayat ni Allah Ta'ala mendahulukan kalimah jin, kemudian baru manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tak sebut wa ma khalaqatul insa wal jinna, aku tak menjadikan manusia dan jin, tapi didahulukan jin kemudian baru manusia. Kerana kata ulama di sini Allah Ta'ala menggunakan susunan yang mana yang lebih awal wujud, yang mana yang lebih awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dua makhluk ni, iaitu jin dan juga manusia. Maka yang paling awal, yakni yang awal sekali diciptakan oleh Allah sebelum manusia adalah jin. Dalil dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, dan bila Allah sebut kepada malaikat, hei malaikat, aku nak cipta khalifah fil ardi khalifah. Ulama tafsir menyatakan khalifah dalam ayat ini adalah Adam alaihi salatu wassalam, ataupun pandangan lain kata manusia. Wahai malaikat, aku nak cipta Adam, aku nak cipta manusia. Tapi kita tengok pada ayat surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tak sebut lepas manusia perkataan malaikat.
Allah tak kata wa ma khalaqatul jinna wal insa wal malaikata illa liya'budun. Tak boh malaikat lang tu. Pasal apa maklum? Pasal malaikat ni memang sami'na wa ata'na. Apa yang Allah Ta'ala perintah, dia buat, tak ada bangkang. Allah Ta'ala kata A, A. Allah Ta'ala kata B, B. Ini perangai malaikat. Dan para malaikat diciptakan daripada cahaya. Malaikat tak ada nafsu. Beza dengan manusia dan juga setan, iblis. Malaikat tak makan, tak minum. Malaikat tak ada jantan, tak ada perempuan, tak ada laki, tak ada perempuan. Malaikat tak tidur. Nah, ada pun selain daripadanya itu berbeza. Kalau manusia ada jantan, ada laki, ada perempuan. Kalau jantan tina ni binatang elok lah. Nah, laki, perempuan. Setan, iblis tu lah. Ada ke tak ada jantina yang berbeza? Ada. Apa dia? Jantan, tina. Jantan, tina. Pondan tak ada. Iblis, pondan pun tak ada. Tapi manusia hak jantan nak pergi jadi pondan. Pening kepala iblis tu. Dia kata kumana mu ni. Jadi banyak ke tak banyak iblis setan? Banyak. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Al-Fatawa Al-Hadithiyah, apabila ditanya berapakah nisbah iblis dan juga manusia. Jadi seorang manusia, nisbah seorang kita sama dengan 70 ekor iblis. Setan ni nisbah dengan kita seorang manusia 70 iblis. Kalau malam ni duk ada 10 orang, 100 orang, duk adanya 700 iblis duk keliling kelayang. Wallahu a'lam. Pasal benda tak nampak. Jadi iblis setan ni banyak. Jadi Allah Ta'ala tak sebut malaikat dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa, tak disebut malaikat lepas pada tu, kerana sifat malaikat memang sami'na wa ata'na. Adapun iblis setan dan juga manusia, maka dua makhluk ini berdolak dari yang awalnya beriman kepada Allah dan yang akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia. Disebutkan jin dulu kerana jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum daripada manusia. Dan kata ulama juga, yang awal-awal menetap yang duduk atas muka bumi Allah, yang membeli tanah lot dulu atas muka bumi adalah iblis juga. Berapa jarak dia maklum? Jarak daripada manusia turun ke muka bumi, yakni sebelum daripada Adam diturunkan atas permukaan bumi, iblis setan ni dah duduk dah. Lama mana? 1000 tahun lamanya. Lepas 1000 tahun barulah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dipindahkan oleh Allah turun ke permukaan bumi. Tang mana tu bumi tu? Tang mana dia? Kampung Pelet ke? Tak. Dalam riwayat kata Nabi Adam turun di mana? Turun di Sri Lanka. Turun di Sri Lanka. Dulu tak ada lah nama Sri Lanka dalam peta dunia dulu ni. Nama lain lah. Tapi hari ni di Sri Lanka. Adapun Sayyidatuna Hawa alaihassalam, Tok Ki kita no, isteri Nabi Adam dalam syurga, turunnya di mana? Di Jeddah. Turun di Jeddah. Maka sebab itu diberikan nama Jeddah. Jeddah ni maksud apa? Jeddah ni maksud nenek perempuan. Tu makna Jeddah. Orang Melayu kita buat haram jadah. Apa makna? Benda tu. Dia nak kata tuk perempuan dia tu apa ke jadah kot? Barangkali lah. Jadi apa dia? Jeddah membawa erti nisbah kepada tempat turunnya tok nek kita Sayyidatuna Hawa alaihassalam. Kalau kita pergi ke Jeddah lah ni, berdekatan dengan Cornish. Cornish tu apa dia? Cornish satu mall nama dia Cornish. Tahun tu ada kedai masakan Turki, kedai masakan Melayu, kedai masakan Thailand, segala macam kamu dah. Dekat dengan Cornish tu ada masjid. Antaranya nama Masjid Qisas. Yang mana di Masjid Qisas itu setiap hari Jumaat akan dilaksanakan hukuman qisas bagi mereka-mereka yang disabitkan
bersalah, zina ke, bunuh orang ke, mencuri dan sebagainya, maka dikenakan di masjid tersebut selepas daripada sembahyang Jumaat. Dekat dengan masjid Qisas, dikatakan di situ adanya maqam Sayyidatuna Hawa alaihassalam, yang mana maqam dia tu panjang. Kerana kedudukan ketinggian Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam 60 hasta tinggi Nabi Adam. Barangkali Sayyidatuna Hawa barangkali lebih orang tinggi itu jugalah, lebih daripada ketinggian kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat ciptaan jin dan juga manusia adalah menyembah Allah. Tapi boleh tak kalau kedua makhluk ni tak sembah Allah taala, boleh ke tak boleh? Tidak menjadi masalah bagi Allah. Tapi hakikat mu sebagai hamba, mu kena ikut mu punya majikan. Tetapi kalau nak ikut boleh tak? Nak ikut pun boleh, tak ikut pun boleh. Mu ikut boleh baik, mu tak ikut boleh benda yang tak baik. Baik. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa mereka, yakni jin dan manusia, dijadikan untuk beribadah. Maka sewajarnya lah, yakni wajiblah mereka memberi tumpuan kepada apa yang mereka dicipta untuknya. Jadi sewajarnya, kata Al-Imam Nawawi, bila mana manusia, kita lah, kita bicara alam kita dan balong, tak gaduh duk bicara alam jin, pasal kita bukan jin. Allah Ta'ala cipta kita tidak lain dan tidak bukan Allah Ta'ala patuh dan ikut perintah Allah. Maka itu juga yang dinamakan yang dinamakan Islam. Islam tu makna al-inqiyad, iaitu menyerah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, yakni patuh 100% pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sewajarnya mereka mengenepikan habuan dunia, kemewahan yang tidak diperlukan dengan berzuhud. Tengok tu. Kata Al-Imam Nawawi, bagi manusia yang benar-benar menumpukan sepenuh hidupnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia kena mengenepikan, meletakkan dunia di sebelah. Yakni adakah tolak dunia semua? Dah, ambil juga dunia, tetapi dalam keadaan zuhud. Apa makna zuhud maklum? Makna zuhud bukan naik kereta tunggin terbalik lepas lamban, tu bukan zuhud. Bukan mai kuliah pakai baju koyak rabak, nampak belakang, nampak depan, nampak atas, nampak bawah. Tu zuhud, bukan dia. Makna zuhud kata ulama adalah mengambil kesedapan dunia dibelanjakan untuk kesedapan akhirat. Itu makna zuhud. Makna zuhud. Ambil dunia, ambil. Kaya salah ke? Tak salah. Nabi pun kaya. Mau nak jadi billionaire ke, pa sekalipun, boleh tak? Boleh. Tetapi jangan letak keutamaan dunia dalam kehidupan kita. Dah. Kalau Imam Nawawi ni zuhud sungguh. Kita bercara dah pertemuan yang lepas, 2 hari lepas kita sebut. Imam Nawawi subhanallah tabarakallah, dalam riwayat menyatakan makan sekali saja sehari. Kita hentam lagi boleh masuk, lagi ghurrah tak sampai ghurrah dah hantam ni tu. Hentam tak kira orang dah. Imam Nawawi sehari sekali saja makan. Bila? Lepas Isyak. Mana kata lepas subuh tu tak akan apa dah. Kosongkan perut dia. Pasal apa? Duk ralik dengan ilmu. Bahkan kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, bila mana ditanya kepada dia, wahai Tuan Syekh, kamu ni duk perjuangkan hadis Nabi, sunnah Nabi, menegakkan apa yang Nabi buat, hang tak mau kahwin ke? Hang tak mau kahwin ke? Maka kata Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dia kata bukan aku tak mau kahwin, tapi aku tahu kahwin tu sunnah Nabi, tapi aku duk berasa ilmu sedap lagi pada kahwin. Allah mau pi terus yang kita. Pi tak ada terus kita tu. Balik awal terus. Imam Nawawi kata aku tahu kata kahwin tu sunnah, tapi aku duk rasa sepanjang pengamatan aku hidup duk mengaji ni, aku duk berasa nikmat mengaji tu sedap lagi pada kahwin. Macam mana lihat? Boleh. Mampu terkekeng terbalik tunggin kita.
Tak boleh. Ni Al-Imam Nawawi. Nah, mengaji sampai tahap tu. Bahkan ketika mana berada di Damsyik di Syria tu, Imam Nawawi dia tak beli makanan yang dijual di kota Damsyik. Pasal apa? Kerana pada ketika itu Imam Nawawi rahimahullah dia rasa apa? Dia rasa banyaknya benda-benda haram yang berlegar dalam masyarakat, dan baginya semua makanan hak ada tu syubhah belaka. Tu dia. Nah, semua syubhah belaka bagi dia. Jadi bila kata syubhah, berat pada haram. Nah, bila berat pada haram, tak makan orang hak zuhud warak, dia tak makan. Maka Imam Nawawi hanya makan makanan yang pak dan mak dia push saja. Jangan duk tanya push laju ke jidek ke, jangan JNT, jangan duk tanya lah. Hak cerita dia mak pak dia hantar mai. Menggunakan sistem yang ada pada ketika tu. Tapi hari ni jangan buat mereka main pantang apik jual terpa pi. Nyong belah apa pining tu. Ada satu orang hamba Allah dan muslim jual yang kopi ke bah. Allah dia beratuk kopi, bukan kopi apa, kopi pekat itu ya. Tok nek tiri kita berarti mencuh. Tapi buat cara dia olah kopi tu, dia buat tarik ke mana tak tahu malung, lepas tu dia buh dalam plastik, dia punya buih tu meleleh keluar. Buih dia tu meleleh keluar. Nah, lepas tu pula dia bubuh apa? Dia bubuh pure punya kopi, atas tu dia bubuh pula dengan apa? Dengan susu yang di steam kan. Susu yang keluar buih tu. Nak bak steam rumah maklum tak ada mesin steam tu dah. Bak dia. Hak macam orang duk timbuk susu. Bila timbuk dia nak buih. Dia tuang tu biar meleleh tu. Allah terapa api siapa nak minum air telaga Kausar. Penuh api ni. Allahu Rabbi. Siapa mancuh? Nah, caya nun alif. Kalau caya nun alif bangsa tak bah. Tapi bah yang teruknya adalah mereka yang tak beriman pada Allah. Mau kalau mu Cina Islam tak bah. Nah, tapi sedangkan banyak lagi kedai orang Islam haduk ada. Saya duk pi kuliah kok belah Masjid Hashim Yahya tu, orang duk meniaga mi banyak tu. Mi geleknya. Nah, 786 sampelnya. Hak kapal dulu tu. Nah, tu dia punya haria tu, telur tak basuh. Pi terus, patut sedang telur tak basuh. Bila telur tak basuh ni ada tak najis pada kulit telur? Kita kata barangkali ada. Kan? Kalau orang perempuan dia beranak, dia keluar ada najis, keluar darah, ayak tuban segala macam hak lendiak-lendiak kat uri apa semua tu keluar. Bayangkan baby yang baru dilahirkan, doktor tak bagi mandi apa, kira bungkus-bungkus hantar balik gitu ya. Agak-agak guna. Boleh terima tak? Tak apa nak cantik ya. Begitu juga telur ayam. Pasal apa telur ayam dia tak basuh? Kerana mengikut kajian orang beritahu, depa mohong saya mohong lah. Kan? Katanya wallahu a'lam, kalau telur ayam ni dia basuh, lepas tu buh dalam tiih ke apa ke, dia tak tahan lama. Wallahu a'lam dah. Nah, biar dia duduk seketui tu, kalau nak makan baru basuh. Tapi barangkali kalau tak basuh lagi sedap kot, barangkali lah. Barangkali kita kata. Jadi bila mana tangan dia tu penuh dengan dia duk tarik mi tu pun dah minyak dah. Dia pegang telur lah, Allahu Akbar, Masya Allah, sedap sungguh. RM3.5 main mengaji mata lali. Pasal apa? Mi goreng telur tiap ayam campur semua kali dalam tu. Nampak? Ni apa dia? Kena ambil kira. Sebab tu saya pergi kedai, saya tanya lu telur tu lah. Dia terkejut, telur tu dah. Bukan telur tu, telur mu nak guna tu. Basuh ke tak? Dia kata basuh. Ada kedai saya pergi maklum, kedai burger lah. Dia basuh-basuh duk tu, saya kata abang saya nak ambil telur ni boleh? Tak boleh, dia kata sebiji RM1. Dia ingat saya nak pergi balas telur hak dalam dia punya sarang tu lah. Tak, saya nak ambil ni pasal nak basuh. Dia kata basuh dah. Saya kata basuh guna tik ayam seketui lekat atas tu kalau kuning tu. Dia kata hak tu hak kemarin kot, dia kata terbang mai. Tu dia tik ayam po ni boleh terbang ni, bohong sangat. Jadi kena jaga-jaga makanan yang berasaskan telur. Jaga telur itik ke, telur apa ke, telur masin. Hak tu cukup telur masin tu. Kan, kadang-kadang dia rendam tu, kulit telur tu pun duk nampak lagi hitam-hitam. Saya lempak, saya tak makan dah.
Amai pi dah 100 lempak takkan dah sebab geli duk pi tekan tik pula buh dalam perut kita. Pakai dak lah dong. Nah, jadi tu kena jaga tu. Zuhud wara kena ada dalam diri kita. Dunia nak ambil tapi jangan letakkan sebagai keutamaan. Kerana dunia adalah negeri yang fana. Fana ni maksud apa maklum fana? Negeri yang tidak kekal, yakni yang binasa. Bukan tempat kekal dan tunggangan, yakni kenderaan untuk menyeberang. Maknanya kata Al-Imam Nawawi, dunia ni tempat yang akan hancur, binasa, dan dunia ni bukan tempat ataupun kenderaan yang kita nak guna dia untuk menyeberangi hari akhirat, yakni nak membebaskan kita pada hari akhirat. Jadi siapa yang mengutamakan dunia tanpa menghiraukan perintah Allah, maka dunia ini akan laknat dia pada hari akhirat. Tak memberi kebaikan untuk dia di hari akhirat. Sebab tu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu dalil kata apa? Dunia kena ambil juga. Kalau orang kata dunia kami tak mau dah, nak akhirat saja, maklum baca ayat tu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau Allah Ta'ala tak sukakan kepada Allah Ta'ala, tidak memahami fitrah manusia cintakan pada dunia, nescaya Allah Ta'ala buang Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah berkata Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Buang hak dunia tu. Pasal apa? Pasal dunia ni memang manusia suka. Dalil yang lain, dunia apa dia? Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Ta'ala sebut antara benda yang manusia suka, anak pinak, bertem-redak banyak, tanaman, tumbuh-tumbuhan, kenderaan yang sedap-sedap, emas, perak. Itu semua tu adalah dunia belaka-belaka. Tapi Islam tak menghalang untuk seseorang manusia ambil dunia, kerana itu fitrah berbanding dengan agama-agama kepercayaan yang lain. Contohnya Buddha. Tok Sami dia tak boleh rambut kena botak Sheldon Shocker. Rambut dia macam rambut Avatar. Yang kedua, tak boleh kahwin. Sedangkan fitrah manusia nak kahwin, nak kepada pasangan. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Allah Ta'ala kata, kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Hak laki kenang ke perempuan, hak perempuan kenang ke laki. Ini fitrah. Allah Ta'ala jadikan matahari dan pasangan dia bulan. Allah jadikan siang, pasangan dia malam. Allah Ta'ala jadikan pasangan bagi basah, kering. Gitu. Nampak? Lembab kira basah tu. Lembab tu kira basah. Basah, kering. Gelap, cerah. Malam, siang. Kuat, lemah. Ada pasang-pasang dia. Jadi agama lain mereka menghalang fitrah manusia, antaranya berpasang-pasangan. Tok Sami tak boleh ada harta. Bank Islam, kalau ada bank Islam kena jual semua bank Islam tu, tak boleh ada lah. Kalau Tok Sami tu ada bank, account bank barangkali, tak boleh ada. Itu semua dunia belaka. Tak boleh. Kerana apa? Kalau jadi Tok Sami Buddha, ni tinggal dunia, mau ambil hak akhirat saja, mau bertemu dengan Siddhartha Gautama, Buddha punya syekh Islam dak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling sempoi di sisi Allah hak bertakwa.
Mu banyak duit takwa, alhamdulillah. Mu banyak ilmu bertakwa, alhamdulillah. Mu tak banyak ilmu bertakwa, alhamdulillah. Mu tak kaya sangat pun bertakwa, alhamdulillah. Yang penting takwa diutamakan oleh Allah Taala. Gitu. Bukan tempat berhibur. Dunia ni bukan tempat berhibur hakikat dia. Tapi ramai manusia yang menggunakan dunia untuk berhibur. Hari ni hiburan banyak. Pukul 7 cerita apa malum. Patut main lambat ni mesti duk tengok cerita tu dulu. Nah, apa dia? 7 hari mencintai apa dia? Tak tahu. Ustaz mana tengok cerita-cerita tu. Ustaz tengok alam barzakh. Tu ya. Kan? 7 hari mencintaiku. Siri 2. Kan? Siapa dia lakon? Siti Saleha. Siti Saleha. Pukul 7 tu punya ramai. Tok Wan, Tok Ki, Tok Nek, hak mata pun tak apa nak Siti Saleha tu pun nampak 4 lapis dah. Tengok juga pasal apa? Berhibur. Tapi Islam tak larang hibur. Yang dilarang apabila hibur menyebabkan dia lalai, lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Hiburan dalam Islam pun ada. Zaman Nabi pun ada hiburan, selagi mana tak bercanggah, maka dibenarkan syarak. Tempat mengambil air sementara, bukan tempat tinggal yang berkekalan. Kerana itu ahlinya, yakni penghuninya yang sedar. Penghuninya, penghuni apa? Penghuni dunia kita ni lah. Yang sedar, yakni yang bijak, ialah golongan yang ubad. Baris dhammah, ubad. Makna apa? Yang sentiasa beribadah kepada Allah. Dan yang paling berakal ialah golongan zuhad, yakni golongan yang zuhud, yang berpada-pada hidup atas muka bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya tanaman-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dinamakan oleh manusia dan binatang, bercampur aduk dan berpaut-pautan, yakni pokok-pokok dan pohon. Dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, yakni mengambil hasilnya. Jadi Allah Ta'ala sebut dunia ni ibarat Allah Ta'ala turunkan ayat hujan. Bila turun ayat hujan, daripada ayat itulah tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi Allah. Bila adanya tumbuh-tumbuhan, maka macam-macam jenis tumbuhan yang ada, pokok yang boleh makan, yang tak boleh makan, buah hak ni. Bila mana ada sumber makanan, dia juga merupakan rantaian makanan kepada makhluk Allah yang lain, yang namanya binatang. Yang namanya binatang. Jadi bila banyaknya semua benda-benda ni, manusia dipenuhi dengan nikmat pada ketika itu, maka Allah Ta'ala mengatakan, manusia duk sangka bila kami bagi banyak nikmat, mereka boleh duk ambil ke semua, mereka boleh kuasai ke semua. Datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari,
lalu kami jadikan ia hancur lebur seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu dunia ni bila-bila masa sahaja akan musnah dengan izin Allah Ta'ala. Jadi bila kata dunia yang besar ni pun akan musnah bila-bila masa, dalam waktu yang sama mafhum mukhalafah, makna berlawanan, Allah nak bagi tahu kita pun bila-bila masa akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati tak kira maklum mati. Hari Jumaat lalu siapa? Abang Imran kita bakang masjid Cina Mu'alah tu. Bakang masjid Kampung Pelek tu. Tu orang antara orang yang lama saya kenal. Sebelum ni dia tak duduk di Kampung Pelek, dia duduk belakang Mak Hak kita. Dia boleh cakap Cina, dia boleh cakap Mak Saleh. Dia boleh cakap Cina, boleh cakap Mak Saleh. Meninggal hari Jumaat meninggal hari Jumaat Mu'allah. Katanya meninggal di tempat kerja dia serangan jantung. Mati ya? Mati. Hari ni masuk dalam berita 3 beranak meninggal. Kenapa? Kena belah dengan orang mabuk. Kena belah dengan pemandu mabuk. Dan katanya salah seorang daripada 3 tu masih lagi berada dalam keadaan bertelekung. Saya pun tak ada baca habis berita tu. Barangkali dia balik masjid ke baru nak pergi masjid, Allahu a'lam. Pahala dia dapat tak? Pahala dia dapat dah. Walaupun dia tak dan sampai, maka niat dia sudah dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mati belum? Mati. Ada orang duk merokok mati. Mampus terus darah. Ada orang jadi bawa motor geduk jatuh. Kemarin saya, kalau tidak arwah dah hang ni kan. Siapa? Saya rasa lah kalau kena tu arwah lah. Kalau nak ikut dengan badan saya ni jeromoh dengan dia tu kira tak badan. Di mana tu? Di Simpang Padang Ibu. Tang tu kan ada orang jual yang tebu kan. Tang yang bandel apa burger apa tepi tu. Tang tu kerap orang accident. Memang dia pakai tempat keras. Saya kata keras lah jalan tar. Mana ada jalan tar lembut. Memang keras lah. Dia kata. Kan? Tapi dia kata keras. Keras ke, lembut ke apa ke. Allah Ta'ala takdir, jadilah. Saya balik pada Mak Hak kemarin bawa kereta. Kebetulan pelan. Kalau saya ni bawa kira adik sikit pada buruk ya. Buruk oil. Kira deras lah dia bawa. Kalau pergi kuliah di Lustang, khutbah Jumaat pukul 11.30 dan tekan ni. Nak tazkirah 12.30 saya 170 ya. Kerja laju mana pun. Kan? Tapi mau kalau kena qul huwallahu ahad je siap. Jadi saya pun daripada kuat perut nak mai alik ni. Kereta tu dia naik kereta Ford. Kereta Ford tinggi macam helak tau. Dia punya depan dia cengeng macam hantu tengok. Dia potong motor tu maklum. Kira saya kena masuk PTP. Dia makan jalan saya setengah, 80% dia makan jalan saya. Kita pun break. Hak bini pun menyerik dah. Abang! Hak tu baru bukan 7 hari mencintaiku selama-lamanya. Ada? Tak? Kena tu maklum. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi peringatan. Mati tak mana pun mati. Ada orang jatuh kapal terbang tak mati. Pasal apa? Kapal terbang tak naik lagi. Dia duduk pembaik. Jatuh tak mati. Nampak? Ada orang tu. Ada yang naik motor accident putus kaki tak mati. Tapi ada orang yang jatuh rebah bilik air mati. Meninggal maklum, dia habaq kat isteri dia. Dia kata abang nak meninggal lepas 40 hari sembahyang subuh berjamaah di masjid Padang Nora. Allah Ta'ala makbul doa dia maklum hari ke-40 maghrib. Pagi tadi tu last sembahyang subuh, maghrib meninggal. Dia tahu tak kata nak meninggal? Dia pun tak tahu. Tak ada sakit apa, kecil manis ya. Jarang orang mati kecil manis ni jarang potong kaki barangkali. Tapi kalau mati sabit kencing manis ni jarang-jarang berlaku. Ada bukan tak ada, tapi kurang. Mati tak? Mati. Kawan saya banyak yang mati. 2 tahun lepas budak insaniah juga kuliah Quran. Aksiden di mana? Aksiden di Lustang, mati. Aksiden di Bertam, mati. Muda umur 19 lagi dah mati. Jadi kata Al-Imam Nawawi rahimahullah,
hidup kita atas muka bumi ni diibaratkan oleh Allah seperti mana bala yang nak menimpa atas muka bumi ni, dia tak tahu bila nak main. Barangkali teruk, barangkali tak teruk. Barangkali kena tu padam terus, barangkali kena tu sebagai peringatan daripada Allah Ta'ala. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir, yakni dan mengambil iktibar daripadanya surah Yunus. Ayat-ayat Al-Quran mengenai perkara ini adalah banyak, dan benarlah penyair yang berkata, innallaha ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat al-hayy watana ja'alu lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Tu ni kalau orang ngaji bahasa Arab dia ada apa arud. Arud ni cara kita nak susun rimas, syair Arab tu. Kalau Melayu pun ada juga kan. Ada yang pantun 2 kerat, 3 kerat, 4 kerat, kadang-kadang tak tahu tang mana nak kerat. Pelik-pelik tengah. Dia habaq kat bini dia, pi kedai runcit nak beli roti, kedai tutup, ada ke patut bantu dulu tu? Tak, hari tak apa nak kena. Baik. Yang maksudnya sesungguhnya bagi Allah Ta'ala terdapat hamba-hamba yang bijak. Mereka menolak dunia dan takut kepada ujian, iaitu takut tidak berjaya dalam ujian. Sebab tu ada orang dia tanya, boleh tak kita ni doa ke Allah nak mati cepat? Nak doa mati cepat. Ulama kata makruh doa mati cepat kalau tak ada pasal apa. Makruh. Saja-saja doa, ya Allah aku nak mati, ya Allah oi amalan banyak dah. Jarang orang sebut gitulah. Sebab tu ulama pesan kat kita, terutamanya penuntut ilmu ni kena doa banyak-banyak. Antaranya apa? Kena doa umur panjang macam Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kita ni penuntut semua kita lah kena doa umur panjang macam Nabi Nuh. Nabi Nuh doa, Nabi Nuh berdakwah saja kat 1000 tahun, umur dia panjang. Pasal apa kena doa umur panjang? Kerana penuntut ilmu lagi lama umur dia, panjang umur dia, lagilah banyak dia boleh mengaji. Lagi lama umur, panjang umur, lagi lama dia boleh mengaji, mantap lagi ilmu dia. Yang kedua, kena doa banyak-banyak supaya kaya macam Qarun. Bukan suruh jadi Qarun, kaya macam Qarun, sehingga kan tok kita gali lubang belakang jamban rumah jumpa ketua meh. Dia kata tak apa, harta Qarun. Tak ada kena mengena Qarun ni kampung pelek ni. Kata bila dia main. Tapi nak bagi tahu kayanya Qarun sampai tahap tu. Tang mana jumpa saja galian, harta Qarun. Jumpa tang kampung pelek, harta Qarun. Jumpa di penanti, harta Qarun. Bila Qarun main di sini? Tak pernah main. Tapi nak abang kata kaya. Pasal apa kena kaya? Kerana kata ulama, penuntut ilmu kalau ada duit senang dia nak mengaji. Dia nak beli kitab senang. Dia nak beli alat tulis senang. Dia nak proposal, nak buat proposal, nak kena binding, nak kena beli kertas, nak kena beli laptop, nak kena beli hanu, segala macam kena beli. Maka senang bila dia ada duit. Dan kena berdoa menjadi penuntut yang sabar. Kena jadi penuntut yang sabar. Pasal apa? Sebab bila mengaji ni kuih lama, kuih payah, koho lama, koho payah. Tambah dia mengaji kitab kuih lama, kuih tinggi, kuih lama, kuih tinggi, kuih lama, kuih tinggi. Sebelum ni duk mengaji perihal Rasulullah tu senang saja, ni duk kena duk eja pula. Pasal apa? Pasal Jawi. Kuih lama, kuih payah. Lagi dia kata aku duk rasa habis jilid ni perhatian dia buka kitab Arab pula apa. Kuih lama mengaji, kuih payah. Kuih lama, kuih payah. Jadi bila payah kenalah sabar. Kena gagah juga mengaji supaya apa?
kita keluar daripada kepompong kejahilan. Nah, jadi boleh dak doa nak mati awal? Boleh, hukum dia makruh. Melainkan kata ulama, waktu tu memang fitnah pada zaman tu, kalaulah Allah Ta'ala panjangkan umur dia, ke barang kalian dia akan syirik dan melakukan perkara-perkara mungkar, zina dan sebagainya, maka waktu tu boleh dia minta doa mati awal. Cuma jangan bunuh diri lah. Bunuh diri tak boleh. 2 hari berturut-turut. Hari ni dan kemarin katanya di atas Jabatan Pulau Pinang 2 orang terjun. Hari ni seorang, kemarin seorang. Terjun pasal apa? Tak tahu. Barangkali dia baru habis kelas renang barangkali. Dia nak tengok hak dalam, tengok macam mana. Boleh ke tak? Tapi terjun tak jumpa dah. Ni kerja Allah Ta'ala. Jadi orang hak mati bunuh diri ni, mereka ni adalah orang yang mencabar kuasa Allah, maka ditempatkan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Mereka melihat kepada dunia dan mereka mengetahui bahawa dunia bukan tempat menetap, yakni watan bagi orang yang hidup. Mereka jadikan dunia seolah-olah laut dan mereka menjadikan amalan saleh di dalamnya sebagai kapal. Jadi kita ni maklum duk belayak ni. Duk belayak nak sampai tang jeti nu. Jeti nu tang mana? Jeti nu syurga nu lah. Kita naik di mana? Naik di Penang, di Batawus. Bayar tiket, naik atas kapal. Kapal kita tu amalan kita lah. Kalau kapal tu cantik elok, maka senanglah ketika tu dia belayak. Tapi kapal pun duk sedu, sehari-hari start enjin mampui. Sehari-hari start enjin mampui. Gayak juga naik. Hidup kita pun lagu tu juga. Jadi persiapkan amalan kita. Banyak mana terpulang pada diri sendiri. Habis sikit lagi. Oleh kerana dunia itu seperti yang saya gambarkan. Saya datang ni siapa? Bukan saya Ustaz Aiman dak. Yang saya, yakni yang Imam Nawawi gambarkan. Gitu. Dan keadaan kita serta matlamat penciptaan kita seperti yang saya sebut, maka sewajibnya lah ke atas mukallaf. Dah. Mukallaf datang apa pula dia? Mukallaf. Kita mengaji ilmu akidah, dia ada bab mukallaf. Mukallaf ni apa dia mukallaf? Mukallaf ni orang hak mukallaf adalah pertama orang yang berakal. Tu mukallaf. Orang yang berakal. Yang kedua, baligh, hak cukup umur. Orang yang berakal, orang yang baligh. Yang ketiga, salimul hawas, orang yang sempurna panca indera. 5 panca indera hak kita ada tu. Jadi sekiranya dia ni pekak, mata celek, maka dia termasuk mukallaf lagi. Ataupun mata buta, telinga pekak, mukallaf lagi. Pasal dia nak dapat ilmu, telinga boleh dengar. Tak boleh main surah pun telinga dengar. Ustaz tu dengar cawalan ni Riyadhus Salihin. Dengar tu. Tapi kalau dua-dua tutup tu, pekak pun dia, buta pun dia, package complete set. Maka gugurlah baginya orang mukallaf. Pasal tak ada dah cara nak ajak dia. Tak ada dah cara nak ajak cerita pun pekak, nak tunjuk pun tak nampak, nak ngaji kena dia. Maka dia ini terlepas daripada mukallaf. Tapi kalau salah satunya ada, dia tetap mukallaf. Dan sebahagiannya pandangan dalam mazhab Hanafi mengatakan sekiranya kanak-kanak, contoh anak saya lah, kanak-kanak. Saya ni bapak kanak-kanak. Okey? Kanak-kanak dia mumayyiz, reti beza, baik buruk, halal haram, mana taib, mana bengkang, dia reti beza, termasuk mukallaf juga walaupun kanak-kanak. Ni dalam pandangan mazhab Hanafi. Okey. Hak kita sebut ni, akal, baligh, sempurna panca indera. Yang keempat apa dia? Iaitulah bulughud dakwah, sampainya dakwah Islam padanya. Ni 4 ni mukallaf,
syarat mukallaf, ciri mukallaf mengikut ahlu sunnah wal jamaah. Adapun Syiah kata puak-puak Mu'tazilah dia kata apa? Mu'tazilah dia kata berakal baligh. Berakal dan baligh sudah memadai dinamakan mukallaf. Ahlu sunnah kata tak boleh akal saja kita nak mencapai ma'rifatullah. Tak boleh, mesti kena ada panduan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'tazilah mengutamakan akal berbanding dengan wahyu. Adapun ahlu sunnah kita akal pun kena, wahyu pun mesti dipandu. Nah, akal kita kena pandu dengan wahyu Allah, kerana akal tak boleh mencapai perkara-perkara ghaib, tak boleh. Melainkan wahyu. Macam mana kita boleh tahu yang kata sampai di rengkung taubat tak terima? Siapa bagi tahu? Tak ada siapa bagi tahu melainkan hadis Nabi SAW. Itu wahyu dia tu. Macam mana kita boleh tahu ada syurga, ada neraka? Akal tak boleh capai benda tu. Nah, pasal apa? Akal kita pun tak nak tengok syurga neraka. Macam mana nak cerita? Melainkan akal dapat membenarkan ia dengan adanya wahyu, Quran, sunnah Nabi SAW. Habis takat tu. Dan kata pengarang lagi, tahu nak lah. Maka sewajibnya lah ke atas mukallaf. Dia habaq mukallaf tu. Jadi orang mukallaf ni maklum dia tak boleh lepas ada 5. Bila kata jadi mukallaf, 5 dia panggil hukum taklifi. Kita ngaji usul fiqh tu dia ada hukum taklifi, hukum wad'i. Ada 2 hukum. Hukum taklifi pada haram, harus, wajib, sunat, makruh, atau 5. Hidup kita hak mukallaf ni tak terlepas daripada 5 ni. Hak buat akan termasuk salah satu bila 5. Melainkan beberapa golongan yang tidak tertulis kebaikan dan keburukan atas mereka. Siapa tu? Yang pertama orang hak tidur sampai celak maghrib pula. Waktu tidur tu dia tendang mak dia jatuh kati. Dosa? Tak dosa. Tapi jangan waktu tendang tu sedap, memang cari nahat tu. Dia tidur-tidur tu ketegung. Dia tendang mak dia jatuh kati, masuk ICU, meninggal dunia mak dia. Tendang mak dia dalam tidur, tak sedang, tak berdosa. Dalam tidur lah. Kadang-kadang dalam tidur dia buat benda tak elok dalam tidur, dia mimpi pi balas kasut tu imam je kampung Pelet. Dosa? Tak dosa. Tak dosa. Pasal dia mimpi tidur. Yang kedua, as-sibyan, kanak-kanak yang belum akil baligh. Budak-budak yang tak mencapai akil baligh. Jadi budak-budak kalau dia buat baik, pahala boleh kat siapa? Boleh kat mak pak dia. Sebab tu ada orang dia tak payah mayang pasal anak dia duk mayang lah. Dia kata bagi anak aku mayang, aku tak payah mayang lah. Pasal apa? Pahala dia boleh kat aku. Banyak cantik dia. Dia ingat Allah Ta'ala duk jaga touch enggo kot. Berasa nak bagi. Kalau tak mau bagi, tak payah bagi. 2. Yang ketiga, orang hak gila. Orang hak gila sampai dia ni clear balik. Otak senta balik, tak apa. Tapi selama mana gila, tak apa. Dia ni syurga lah maklum kita kata. Orang istimewa. Tapi ustaz, di kampung saya, dia ni umur 40 dia gila. Belum tu tak gila. Macam mana keadaan dia? Ulama kata akan dia hisab amalan ketika mana sebelum gila. Kalaulah dia ni balik umur 15. Lepas tu, dia ni jadi gila umur 40. Dalam tempoh beberapa belas tahun, dia okey, sihat, cantik, molek elok. Fatrah tu saja dikira. Baik dia banyak ke, buruk dia banyak ke. Jadi hak selebihnya time gila, maka tu serah pada Allah Ta'ala. Jadi janganlah mendoakan diri kita menjadi orang yang gila. Rugi juga malu. Orang belah naya itu ya. Tapi orang gila ni, orang tak sihat ni, dia lintas jalan orang tak belah tu syok. Padahal tak belum. Dia minum banyak. Orang trailer brake kat dia pula. Tu kita syok. Tolong brake ni pula kena belah. Tu syok. Dia berjalan gitu. Ini kerja Allah Ta'ala. Jadi siapa nak try boleh lah doa. Dan yang terakhir sikit ni.
maka sewajibnya lah ke atas mukallaf membawa dirinya ke jalan golongan pilihan. Golongan pilihan siapa? Golongan yang taat pada perintah Allah, golongan yang jadikan dunia jambatan ke akhirat, dan mengikuti jalan golongan yang berakal dan bermata hati, bersedia untuk apa yang saya isyaratkan dan menumpukan kepada apa yang saya peringatkan. Jalan paling betul ke arah itu, itu apa maklum? Itu yakni kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Itu makna dia tu. Dan laluan paling tepat ialah berpandukan dengan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi kita penghulu. Penghulu tang ni pada Sayyidun. Ni dalil kata Imam Nawawi pun guna Sayyid. Ada orang kata sebut Sayyid bid'ah, dalalah, masuk neraka. Nabi tak pernah ajak. Ni Imam Nawawi guna. Imam An-Nawawi rahimahullah juga menggunakan perkataan Sayyid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hukum dia boleh kerana Nabi pun sebut ana Sayyid waladi Adam. Aku penghulu sekalian anak Adam. Baik. Nabi kita penghulu orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian. Orang ni siapa maklum? Yakni para nabi, para rasul yang sebelum baginda, selepas baginda. Itu maksud dia. Yang paling mulia di kalangan orang yang lepas dan yang akan datang. Selawat yakni rahmat Allah atas rahmat Allah dan salamnya ke atas Nabi kita dan sekalian Nabi-Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pada hujung bulan ni, insya-Allah 30 hari bulan, insya-Allah. Baru muqaddimah, tak masuk tajuk lagi. Muqaddimah bulan ni habis. Bulan 9 kita masuk pada babul ikhlas, bab pada menyatakan al-ikhlas. InsyaAllah yang baik daripada Allah, yang terkurang terkasar mohon ampun dan maaf. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Dan kitab ni ada lagi tak siapa yang nak? Kalau nak saya nak pergi order ataupun nak pergi beli sendiri. RM135. Stok habis stok habis. Tapi dia kena order dulu lah. Kalau order pun barangkali sampai 15, 20 gitulah. Jadi kalau insya-Allah pertemuan akan datang saya akan beli dalam 10. Akan beli dalam 10. Jadi siapa yang ambil tu ambil lah. Jadi paling kurang kita baca kitab ni belum ada lah benda kita nak tengok. Kalau tak ada kitab ni dia tak tahu tang mana ustaz ni baca, tak tahu, tengok habis jilid satu dah. Jadi RM135. Kulit kerah elok ni dia ada hak macam kuning ni, betul satu di color pot tu saya tengok tak ni, kelih hijau. Tu macam selehan tu. Dia orang kuat hijau, dia ambil kelih hijau. Contoh gitulah. Jadi insya-Allah ibu-ibu saya akan beli 10 dulu. Kalau tak cukup kita tambah lagi. Tak cukup kita tambah lagi. Kalau lebih banyak lagi dia taruh atas tu ada satu lagi. Siapa yang tak dapat lagi boleh ambil atas tu satu RM35. Bayar kat siapa? Bayar kat saya ataupun boleh tabung belakang pun tak apa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.